Sebatang parit yang melintasi tengah kampung selalu dikaitkan oleh orang-orang kampung dengan dendam angut lumpuh. Siapa sahaja yang terkena dendam angut lumpuh nescaya akan menjadi lumpuh kalau umurnya panjang. Sebaliknya kalau sampai ajal akan mati. Apakah yang dikatakan angut lumpuh ini pun tidaklah saya tahu sangat. Cuma Kadir Misai yang mengajak saya ke Jerantut di Pahang apabila adiknya yang dikatakan sakit akibat disampuk dendam angut lumpuh ini. Kadir Misai pun hanya mengesyaki sahaja adiknya disampuk dendam angut lumpuh. Ini disebabkan apabila penduduk kampung itu diserang sakit yang luar biasa, maka mereka akan cepat mengesyaki terkenalah sampuk angut lumpuh. Kerana tidak mahu menghampakan hati Kadir Misai, saya pun bersetuju ke Jerantut pada malam itu juga. Lagipun saya sendiri ingin untuk mengetahui apakah yang dikatakan angut lumpuh itu. Kalaulah puaka, mengapa pula dinamakan angut lumpuh? Kalau jenis syaitan, dari mana pula datangnya nama angut lumpuh? Ketika saya sampai di rumah ayah Kadir Misai, memang adiknya yang berumur 13 tahun masih lagi tidak sedarkan diri. Kata lebaiman iaitu ayah Kadir Misai, sudah 3 hari Zuki si anaknya tidak sedarkan diri. Kenapa awak tak panggil ulung bahar dilancang? Tanya saya kepada Kadir Misai. Alah, awak pun sama juga Ustaz, bisiknya. Tapi lebih elok orang kat sini juga, kata saya cuba untuk menarik perhatian dia. Mana nak ingat semua tu dalam keadaan yang macam ni? Ujarnya sambil memanjangkan bibir menunjukkan ke arah adiknya yang terlentang di tengah rumah. Kawan ingat, Ustaz pun bolehlah, jelasnya perlahan. Cubalah Ustaz. Lebaiman pula yang menggesa. Sukar untuk saya membuat keputusan. Orang yang sudah mendesak supaya saya tengokkan Zuki. Kalau saya mahu berdalih, mengapa tidak menolak semasa Kadir Misai datang menjemput ke rumah? Sebenarnya, saya datang hanya untuk mengetahui apakah yang dikatakan angut lumpuh itu. Kebetulan, dukun Pak Cu Jabat sudah pun mengubatinya. Dia sendiri yang meminta saya pula mencuba. Dukun Pak Cu Jabat juga mengesyaki memang angkara angut lumpuh. Dari dialah saya diberitahu mengenai parit yang melintasi kampung yang telah saya lalui bersama Kadir Misai ketika datang ke situ. Memang ada kaitan dengan angut lumpuh ini. Beberapa tahun dulu, anak saudara dia meninggal dunia setelah terkejut melihat seorang perempuan tua yang berjalan menginsut punggung di dalam parit tersebut. Dia tidaklah meninggal dunia sebaik saja melihat perempuan tua itu. Sebaliknya, jatuh demam. Budak yang baru berumur 4 tahun itu memberitahu maknya bahawa dia ternampak seorang nenek tua menginsut-insut punggungnya mudik parit tersebut. Kira-kira sebulan lebih, budak itu sakit. Dia pun meninggal dunia. Dukun Pak Cu Jabat memberitahu kalau ternampak perempuan tua itu, nyatalah dia adalah angut lumpuh. Maksudnya angut ini ialah nenek kepada nenek. Sekiranya ternampak dia mudik, berarti susahlah hendak diselamatkan pesakit berkenaan. Sebaliknya kalau dia menginsut ke hilir, masih lagi ada harapan untuk sembuh, tetapi mangsanya itu akan lumpuh. Dia juga menceritakan seorang lelaki tepuk di dalam kampung itu yang disebabkan angkara dendam angut lumpuh. Kaki dan tangan sebelah kanannya telah lumpuh setelah sembuh dari sakitnya. Lelaki itu sekarang sudah pun berumur lebih 40 tahun yang dikenali sebagai panggilan Apat Tepuk sahaja. Seorang lagi sepupu Lebaiman menjadi tidak siuman selepas sembuh dari sakit yang dikatakan akibat terkena sumpahan tersebut. Sebenarnya sudah banyak mangsa angut lumpuh ini sejak beberapa tahun yang dahulu. Parit itu adalah anak sungai kecil yang mata airnya terbit dari bukit dalam kampung itu juga. Sekarang ini bukit berkenaan sudah pun ditebang tebas dijadikan kebun getah. Kalau ternampak angut lumpuh tu dalam parit, tanda nahas lah tu, ujar dukun Pak Cu Jabat. Ada yang terjumpa? Tanya saya. Siapa yang jumpa angut lumpuh? Kalau tak lumpuh, dia pasti mati. Sahut Lebaiman pula menguatkan lagi dakwaan Pak Cu Jabat. Zuki ni jumpa? Soal saya lagi. Tak tahulah. Beritahu Lebaiman perlahan. Tengah makan, tiba-tiba dia kata pening kepala. Lepas tu terus tak sedarkan diri. Sebab itulah kawan telefon pada Kadir di Kuala Lumpur. Jelas orang tu itu seterusnya.
Lama saya memikirkan apakah cara mahu yang dilakukan terhadap Zuki. Kalau Pak Cujabat seorang dukun sudah berusaha memulihkan, padahal dia sudah berpengalaman sekian lama di situ tetapi tidak berhasil, bagaimana pula dengan saya yang baru saja mahu mencuba? Kerana tidak terfikirkan cara yang lain, lalu saya mengajak semua orang yang berada di situ untuk bersama-sama membacakan Yasin. Mereka bersetuju dengan cadangan saya, iaitu membaca surah Yasin. Lebay Man juga setuju dan saya mengapalai bacaan Yasin tersebut. Maafkan saya. 3 kali bacaan Yasin dibuat, barulah saya dapati Zuki mula menggerakkan tubuh badannya. Bagaimanapun dia masih lagi tidak sedarkan diri. Dia seolah-olah mahu bangun untuk melompat ke tanah, namun tenaganya masih lagi lemah. Zuki terbaring semula. Apabila dipanggil namanya, dia tetap mendiamkan diri. Hati saya lega kerana Zuki sudah pula menggerakkan badannya. Walaupun dia masih belum sedarkan diri, namun tetap ada perubahan. Tidaklah terlentang, tidak bergerak seperti mula-mula saya datang. Saya sampai ke rumah Lebay Man kira-kira jam 11:30 malam. Ketika ini masih ramai lagi orang yang datang menziarahi Zuki. Saya lihat Pak Cujabat juga tersenyum dengan perubahan Zuki. Setelah setengah jam Zuki boleh menggerakkan badan, dia pun mula berpusing ke kiri dan ke kanan dalam keadaannya masih lemah. Nafasnya sahaja kencang turun naik. Dia tidak bercakap apa-apa pun. "Ada perubahan nampaknya tu, Ustaz," kata dukun Pak Cujabat. "Alhamdulillah," sahut saya perlahan. "Dukun ni dia bukan kira besar atau kecil, dia kira rasi," ujar Pak Cujabat mengurut-ngurut misalnya. "Kira rasi, kalau rasi dukun dengan ubatnya, macam kunyit jumpa kapur je lah." Dia terangguk-angguk puas hati dengan perubahan Zuki yang sudah 3 malam tidak bergerak-gerak. Semakin lama semakin keras Zuki berpusing ke kiri dan ke kanan. Terpaksa pula Kadir Misai untuk memegang kakinya. Tetapi cepat saja kaki Zuki menyinggahi dada Kadir Misai. Terundur juga Kadir Misai ke belakang bila kaki itu menerjah ke dadanya. "Mari kita cuba sama-sama, Pak Cu." Saya menepuk bahu Pak Cujabat. "Silakanlah dulu." Dia menyuruh saya untuk terus menghadapi keadaan Zuki yang semakin keras. "Pak Cu, bantulah saya," kata saya mengharapkan dia sama-sama menggunakan kemahirannya. Ya, silakan. Ujarnya sambil rapat kepada Zuki. Zuki tidak meronta-ronta, namun dia membalikkan tubuhnya ke kiri dan ke kanan. Makin lama semakin kencang dia membalikkan tubuh ke kiri dan kanan. Saya lihat Pak Cujabat sudah terkumat kamit mulut membacakan ayat-ayat yang tertentu. Saya tidak tahu apakah ayatnya, seperti ulung bahar yang pernah saya temui. Pak Cujabat juga tidak menggunakan kemenyan, bertih limau atau ramuan-ramuan khas bagi mengubati pesakit. Zuki masih membalik-balikkan tubuh ke kiri dan ke kanan. Sekali-sekala dia mendengus bagaikan hidung yang tersumbat. Saya menyorot tubuhnya dari hujung rambut hingga ke kaki. Lama-kelamaan tubuh Zuki hilang dari sorotan saya. Keliling saya menjadi gelap seketika. Selepas melepasi kegelapan itulah saya dapati diri saya terlalu jauh di dalam kawasan hutan yang terdapat satu parit anak sungai yang kecil. Parit tersebut sama seperti parit yang melintasi di tengah-tengah kampung Kadir Misai. Cuma keadaan sekelilingnya sahaja yang dipenuhi hutan dan anak-anak pokok. Lama saya berlegar-legar mencari punca di manakah saya telah sampai. Akhirnya saya dapat mengagak bahawa anak air yang saya temui itu adalah anak air di kampung itulah yang seperti keadaannya beberapa puluh tahun yang dahulu. Mungkinkah saya sudah berjalan terlalu jauh? Fikir saya di dalam kebingungan. Ketika ini saya teringat untuk membaca ayat Wadduha. Saya membaca 3 kali barulah saya mendapat pedoman mengenai anak air itu. Memang itulah anak air yang saya cari. Tidak salahlah dakwaan Pak Cujabat mengenai anak air yang mengalir di tengah kampung itu sudah banyak yang memakan mangsa. Dalam masa saya merayau-rayauin kedengaran kepada saya suara orang yang mendehem. Cepat-cepat saya berpaling memerhatikan ke arah suara itu. Seorang lelaki berserban putih, mukanya bersih berbau harum sambil memegang tongkat semambu dari rotan berwas songsang. Dia memimpin tangan Zuki, masih teragak-agak mahu melompati parit berkenaan. "Assalamualaikum." Tiba-tiba dia memberikan salam. Saya menjadi serba salah. Mustahil pula syaitan boleh memberi salam atau berbau harum demikian.
Sekali lagi dia memberi salam. Mau tidak mahu, saya terpaksa juga menyahut salamnya. Anak, janganlah ragu. Dia tersenyum seolah-olah dapat membaca perasaan saya yang tidak mempercayainya. Anak mahu budak ni balik. Memang saya mau menghantar dia pada keluarganya. Jelasnya sambil mengusap-usap kepala Zuki. Budak itu tersenyum mengerling ke arahnya. Tok Syekh ni siapa? Saya mula mempercayai dia. Saya menjaga tempat ni. Beritahu dia ramah. Memang si lumpuh tu tak habis-habis berdendam. Sampaikan budak Zuki ni pun dia nak kenakan. Mujurlah saya cepat sampai menolongnya. Katanya menghentak-hentakkan tongkat rotan berwarna songsang itu. Kenapa Tok Syekh tak hantar Zuki balik? Saya cuma menduga. Tak ada orang yang sampai ke sini. Pak Cu Jabat tak sampai. Dia jauh lagi. Saya pula tak boleh keluar secara jauh dari sini. Jelas lelaki yang saya panggil sebagai Tok Syekh itu. Tok Syekh itu tidak pula menceritakan siapakah dirinya yang sebenar. Tetapi saya dapati dia memang berniat baik. Boleh jadi juga Pak Cu Jabat tidak sampai ke situ. Sebab itulah Zuki tidak dapat dihantarnya balik. Kalaulah Zuki tidak dapat dia ambil balik, berarti dia tidak akan sediakan diri untuk beberapa lama lagi. Inilah hakikat yang sebenarnya. Memang jauh anak jalan. Katanya lalu mengajak duduk pada sepohon pokok. Jarang-jarang untuk orang boleh sampai ke sini. Kalau kurang pengalaman memang sukar nak sampai ke sini. Ujarnya. Saya mengangguk-anggukkan kepala. Kagum juga saya dengan sifat ramah orang tu berkenaan. Kalaulah dia dari jenis syaitan, masakan budi bahasanya begitu ramah. Oleh itu saya kuat mengagakkan dia bukanlah syaitan, tetapi golongan yang boleh membantu. Anak mahukan pertolongan saya? Tanyanya tersenyum memerhatikan saya yang dalam keadaan ragu. Tidak, tegas saya. Saya hanya memerlukan pertolongan dari Allah, kata saya sedikit ego. Alhamdulillah, kalau begitu. Suaranya terlalulah lembut mempersonakan. Saya tahu anak memang cucu Tok Haji Mat Kampar. Saya kenal dengan Tok Haji Mat Kampar, katanya lagi. Kesal juga saya kerana bercakap seakan-akan kasar terhadap orang tu berkenaan. Tetapi saya masih tertanya-tanya siapakah dia yang sebenarnya. Belum pernah saya menghadapi suasana demikian. Kerana selalunya kedatangan saya ditentang oleh jemaah syaitan-syaitan. Mahu bertanya berulang kali terasa juga segan. Maklum sahajalah menyoal orang yang demikian. Tidak sama seperti menemui manusia biasa di alam nyata. Orang begini kadang-kadang sudah dapat membaca apa yang terbendung di dalam hati kita. Dia juga tahu mengenai Tok Haji saya yang dikenali sebagai Tok Haji Mat Kampar itu. Tentulah orang tua itu bukanlah musuh. Saya ni bukanlah musuh awak. Katanya seolah-olah mengerti apa yang saya fikirkan. Tapi saya ni datang untuk menolong. Jelasnya lagi. Dia pun menceritakan mengenai Anggur Lumpuh yang mengganggu itu. Katanya Anggur Lumpuh itu seorang wanita yang pernah dimadukan oleh suaminya. Dia tinggal berhampiran dengan parit berkenaan. Kisah ini berlaku bertahun-tahun dahulu sebelum kampung itu terbuka seperti sekarang. Nama sebenar Anggur Lumpuh ini ialah Mak Pilin. Manakala suaminya adalah Pak Bakok yang telah berkahwin seorang lagi atas alasan Mak Pilin tidak mempunyai anak. Dengan isteri muda, Pak Bakok mendapatkan 3 orang anak. Mak Pilin tidaklah marah dengan perbuatan suaminya yang berkahwin lain. Sekalipun pada mulanya dia merasa sedikit kecewa. Lagipun dia tidaklah berani mahu melawan Pak Bakok. Kadang-kadang apabila diherdik Pak Bakok, dia tidak berani langsung mahu menjawab. Satu hari, Pak Bakok menyuruh Mak Pilin membasuh luarnya yang sudah kupam. Seperti biasa, Mak Pilin tidak membantah perintah suaminya. Maklumlah, sejak kebelakangan itu pula Pak Bakok menunjukkan sikap yang lebih sayang kepada isteri mudanya. Ini disebabkan isterinya yang muda mempunyai anak, sedangkan Mak Pilin bolehlah dianggap perempuan mandul. Kerja-kerja di rumah lebih banyak dilakukan oleh Mak Pilin. Kadang-kadang bila isteri Pak Bakok yang muda bernama Siti mahu membantu, akan dimarahi pula oleh Pak Bakok. Jadi terpaksalah Mak Pilin membuat kerja-kerja seperti membasuh, memasak, mencari kayu api dan sebagainya. Sementara Siti hanya menjaga anak-anak sahaja. Mereka tinggal serumah. Siti sangat menghormati Mak Pilin. Sementara Mak Pilin juga menganggap Siti sebagai adiknya. Dia melayan anak-anak Siti sama seperti anaknya juga. Sayangnya, sikap baik Mak Pilin ini disalah anggap oleh Pak Bakok. Dia memikirkan sikap baik Mak Pilin itu ada udang di sebalik batu. Tentu Mak Pilin akhirnya akan menganiaya Siti anak beranak melalui sikap lemah lembut itu.
Memang ada niat Pak Bakok mahu membuat rumah yang berasingan, namun mestilah membawa Siti anak beranak berpindah kerana rumah yang didudukinya itu adalah harta peninggalan ayah Mak Pilin. Untuk membina rumah lain tentulah memakan belanja yang besar. Oleh itu terpaksalah Pak Bakok mendiamkan diri terlebih dahulu dengan menumpang tinggal di rumah pusaka Mak Pilin. Bermula dari membasuh seluar yang kupam, itulah rumah tangga Pak Bakok menjadi porak-peranda. Pak Bakok menjadi berang kerana seluar yang dibasuh itu tidak bersih, seolah-olah retak menanti belah sahaja bila didapatinya seluar tersebut tidak putih setelah dibasuh. Memang awak betina tak berguna, basuh kain pun tak boleh diharap. Bentak Pak Bakok melimparkan seluar tersebut ke muka Mak Pilin. Seluar tu memang kupam, tak boleh putih lagi dah, sahut Mak Pilin, terharu dengan sikap suaminya. Selama ini dia tahu Pak Bakok tidak pernah bersikap demikian. Hanya setelah mendapat anak dari Siti, barulah sikapnya berubah terhadap Mak Pilin. Awak jangan menjawab cakap aku, gerutu Pak Bakok. Aku cakap yang benar, balas Mak Pilin tidak puas hati dengan tindakan suami yang kasar. Macam mana nak putih kalau seluar tu memang dah kupam, ujarnya mempertahankan diri. Memang seluar kupam itu tidak boleh putih walau macam mana pun dicuci. Tetapi Pak Bakok sengaja mahu mencari salah dia. Seolah-olah apa sahaja kerjanya, semua tidak memuaskan hati Pak Bakok. Siti cuba masuk campur tetapi diherdik oleh Pak Bakok. Dia tidak mahu Siti membela Mak Pilin. Padanya Mak Pilin memang tidak boleh diharapkan lagi. Membasuhkan baju pun sudah tidak dapat mencuci. Masak nasi pun tidak menyelerakan. Semua yang dibuat oleh Mak Pilin tidak kena lagi kepadanya. Bukan Kak Pilin yang basuh tu, aku yang basuh. Siti cuba mempertahankan Mak Pilin. Seluar tu dah kupam, macam mana nak putih lagi? Sental macam mana pun takkan hilang kupamnya, kata Siti dengan harapan kemarahan Pak Bakok boleh reda. Rupa-rupanya dengan kata-kata Siti itu membuatkan Pak Bakok semakin berang. Matanya terjengil memerhatikan Mak Pilin. Oh, selama ni di belakang aku kau menghambakan Siti ya? Dia terus menyepak paha Mak Pilin. Kau suruh Siti membasuh, memasak, cari kayu api. Kau duduk goyang kaki ajalah di rumah, bentaknya menggertak bibir. Tak pernah aku buat macam tu, sahut Mak Pilin. Terkejut juga dia dengan tindakan Pak Bakok yang menyepak dia. Habis, kenapa Siti mengaku yang dia basuh seluar aku? Pak Bakok terus menampar pipi Mak Pilin. Cepat-cepat Siti memeluk Pak Bakok. Dia juga tidak menyangka Pak Bakok bertindak demikian jauh. Awak ni dah gila ke buat Kak Pilin macam tu? Awak ni dah gila. Siti menangis teresak-esak menahan sebab di dada. Pak Bakok tidak pedulikan rayuan Siti. Dia terus melepaskan geramnya kepada Mak Pilin. Benci sangat dia kepada Mak Pilin setelah mendapati wanita itu seolah-olah menjadi beban sahaja kepadanya. Aku mahu kau basuh seluar tu sampai putih. Kalau tak putih, aku bunuh kau, kata Pak Bakok terus meninggalkan Mak Pilin dengan Siti di situ. Apabila Mak Pilin mahu bangun, tiba-tiba dirasakan kakinya sudah tidak boleh digunakan lagi. Dia tersepuk duduk, tidak boleh berjalan. Terkejut juga Siti melihat kejadian yang menimpa Mak Pilin. Mungkin tendangan Pak Bakok terlalu kuat menyebabkan paha Mak Pilin patah. Malamnya, setelah Pak Bakok balik ke rumah, Siti memberitahu kejadian yang menimpa Mak Pilin. Tetapi Pak Bakok tidak memperlihatkan rasa kasihan dengan apa yang berlaku ke atas diri Mak Pilin. Dia juga tidak berusaha untuk mengubati kaki Mak Pilin. Sejak itulah Mak Pilin menjadi lumpuh. Dia berjalan dengan menginsut punggung. Kerja-kerja di rumah tetap dilakukan seperti biasa. Pak Bakok tidak mahu dia membebankan kerja-kerja rumah kepada Siti. Manakala Pak Bakok sehari-harian kerjanya pergi menyambung ayam. Jadi terserahlah kepada Mak Pilin membuat kerja-kerja membasuh, memasak dan mencari kayu api. Rupa-rupanya kemarahan Pak Bakok menjadi-jadi disebabkan dia kalah bersabung. Namun nasibnya baik apabila seluar kupam yang telah dibasuh oleh Mak Pilin itu dipakainya. Sentiasa menang ketika bersabung ayam. Dia terlalu sayang dengan seluar tersebut walaupun kelihatan kupam. Siti tidak berani lagi masuk campur sekiranya Pak Bakok memarahi Mak Pilin. Dia tidak mahu berlaku lagi apabila dengan pengakuannya membasuh seluar itu telah menyebabkan Pak Bakok bertambah marah. Padahal tujuannya adalah untuk menyelamatkan Mak Pilin. Setelah beberapa lama Mak Pilin menjadi lumpuh, satu hari sampailah masanya Siti pun meninggal dunia. Sedih juga hati Mak Pilin kerana Sitilah yang baik hati telah meninggal dunia. Anak-anak Siti yang ditinggalkan juga belumlah lagi dewasa. Pak Bakok pula tidak lama selepas kematian Siti, dia bernikah lagi dengan seorang janda.
Sejak berkahwin dengan janda itu, Pak Bakuk mengikut apa sahaja perintah isterinya. Sampaikan anaknya dengan Siti pun terbiar. Terpaksalah Mak Pilin mengambil berat akan nasib anak-anak Siti. Setiap hari dia terpaksa membasuh kain yang bertimbun-timbun. Janda itu yang bernama Enkom kadang-kala bertindak lebih garang dari Pak Bakuk sendiri terhadap Mak Pilin. Di parit anak sungai itulah Mak Pilin membasuh kain. Dia menginsut punggung untuk membasuh kain. Kadang-kala anak-anak Siti 3 orang yang berumur 5, 3 dan 2 tahun itulah yang menemankan dia ke parit berkenaan. Kebetulan satu pagi dia ke parit itu bersama dengan anak Siti 3 orang untuk membasuh kain. Encom menyuruh budak-budak itu membantu Mak Pilin membasuh. Ketika sedang membasuh itu, sehelai kain kesayangan Encom telah dihanyutkan air. Apabila menyedari kain itu hanyut, anak Siti yang berumur 5 tahun bernama Minah terus menghilir air untuk mencari kain tersebut. Dia telah pergi bersama dengan 2 orang lagi adiknya. "Biar aku cari ke hilir, Mak Tua," kata Minah meminta izin untuk pergi mencarinya. "Tak payahlah," Mak Pilin berkeras tidak membenarkannya. "Biar Mak Tua sahaja yang mencarinya. Kamu semua tunggu di sini ya," ujarnya Hiba. "Mak Tua susah nak berjalan, biarlah aku yang cari." Minah ketakutan akibat kain tersebut, hanyut tidak mereka cari. Nanti Mak Encom marah kalau kain itu hilang. Dia tetap mahu mencari kain yang hanyut itu. Mahu tidak mahu, Mak Pilin terpaksa juga membenarkan Milah bersama adik-adiknya menghilir sungai mencari kain yang hanyut itu. Setelah matahari tegak di kepala dia menunggu, Minah tidak juga balik. Dia mulai bimbang kerana Minah tidak balik semula ke situ. Tentulah suaminya akan menjadi berang kalau Minah 3 beradik tidak balik. Sementara Encom pula akan merampus bila didapati kain kesayangannya hanyut tidak ditemui. Terpaksalah Mak Pilin menginsut punggung menghilir sungai untuk mencari Minah 3 beradik. Perkara kain Encom hilang tidak menjadi soal lagi kepadanya. Dia mesti mencari Minah sehingga jumpa. Semasa menghilir sungai ini, Minah bersama 3 orang adiknya sudah pun menemui kain yang hanyut itu tersangkut pada rumpun air. Namun apabila mudik semula ke hulu, dia tidak mengikut jalan sungai itu. Sebaliknya naik ikut jalan darat supaya cepat sampai semula. Bimbang juga dia kalau Mak Pilin terlalu lama menunggu. Apabila dia sampai ke tempat Mak Pilin membasuh, didapati oleh Minah kain baju sudah siap berbasuh. Namun Mak Pilin tidak ada. Puas dia menunggu Mak Pilin tidak juga muncul. Minah juga mengajak adik-adiknya untuk balik dan memberitahu perkara itu kepada ayahnya. Sejak itulah Mak Pilin tidak lagi balik-balik ke rumah. Pak Bakuk pula cuba juga menghilir parit tersebut untuk mencarinya, namun tidak bertemu kesannya. Akhirnya dengan hasutan Encom, dia pun melupakan saja ke mana hilangnya Mak Pilin. Dengan kehilangan Mak Pilin itu, terpaksalah Minah yang baru berumur 5 tahun itu mengambil alih tugasnya membasuh, memasak dan mencari kayu api. Encom hanya akan memerintah sahaja, sementara Pak Bakuk tidak berani membantah perbuatan Encom. Suatu hari semasa Minah membasuh di tempat yang selalu digunakan menjadi pengkalannya, dia ternampak Mak Pilin menginsut punggung. Cepat-cepat dia bekerja mendapatkan Mak Pilin. "Kemana Mak Tua selama ni?" Minah menangis teresak-esak. "Janganlah Minah menangis," pujuk Mak Pilin. "Jagalah adik-adikmu baik-baik. Kau tak ada mak. Dah tak ada Mak Tua lagi." Dia mengusap-usap rambut anak kecil itu. "Marilah kita balik Mak Tua," Minah mengajaknya. "Mak Tua tak boleh balik lagi," beritahu dia kepada Minah. "Mak Tua dah tak sama lagi dengan Minah," ujarnya memujuk anak kecil itu. Walaupun Minah masih kecil, tetapi pada Minah lah dia menceritakan apa yang telah terjadi. Semasa dia menghilir mencari Minah 3 beradik, dia sudah berjalan terlalu jauh. Sambil menginsut-insut punggungnya itu, dia meraba-raba juga di tepi parit kalau kain kepunyaan Encom tersangkut di situ. Hinggalah sampai ke satu pondok di tepi sungai di hilir yang tidak tahu di mana. Seorang lelaki tua menunggu Mak Pilin di situ. Lelaki tua itu berjanji boleh mengubati kaki Mak Pilin yang lumpuh dengan syarat mestilah bernikah dengannya. Mak Pilin memberitahu tentang suaminya Pak Bakuk. Oleh itu adalah mustahil untuk berkahwin lain. Tetapi lelaki tua itu memberitahu bahawa kain Encom ada di tangannya. Dia akan memulangkan dengan syarat Mak Pilin mesti mencari isterinya. Dia tertarik hati kepada Mak Pilin kerana hatinya yang terlalu jujur kepada suami. Sebab itulah dia mahu sangat menikahi Mak Pilin walaupun perempuan itu sudah tua. Disebabkan takut dimarahi oleh Pak Bakuk, di samping kain Encom yang hilang itu ada pada lelaki berkenaan, maka Mak Pilin terpaksa menerima syarat tersebut. Bagaimanapun, dia tidak dibenarkan balik semula kepada Pak Bakuk dengan janji. Itulah kain berkenaan ditemui semula oleh Minah yang terlebih dahulu menghilir mencarinya sebelum Mak Pilin menghilir. Maafkan saya.
Memang Mak Pilin memerhatikan kain tersebut diserahkan oleh lelaki tua itu kepada Minah, yang pada sangkaan Minah dia menemui kain tersebut tersangkut pada ranting aur. Sebenarnya Mak Pilin sudah dinikahi oleh puaka sungai berkenaan yang sekian lama telah memerhatikan keadaan kehidupan Mak Pilin, suami isteri. Kalau Mak Tua mudik ke hulu, itu tandanya Mak Tua nak makan. Dia memberitahu Minah. Kalau Mak Tua menghilir, Mak Tua nak main-main je. Itulah pesan Mak Pilin kepada anak tirinya. Sebelum pergi, Mak Pilin mengingatkan Minah supaya tidak terkejut kalau ditegur oleh Mak Pilin. Kalau Minah terkejut, tidak dapatlah Mak Pilin mengetahui akan siapakah Minah yang sebenarnya, kerana dia sendiri memang tidak ada keturunan. Hanya Minah yang dianggapnya sebagai keturunan. Mak Tua tak akan ganggu Minah, jelasnya. Sejak itu hilanglah Mak Pilin dari pandangan Minah. Sebagaimana sumpahnya, apabila dia mudik parit berkenaan, maka adalah mangsanya. Sebaliknya, kalau ada yang menghilir, maka mangsanya akan lumpuh. Demikianlah kisah angin lumpuh yang diceritakan oleh Tok Syekh. Sayalah keturunan dari Minah itu, beritahu orang tua berserban yang memimpin Zuki. Jadi, Tok Syekh pun tak suka dengan perbuatan angin lumpuh. Saya menduga, ya, dia mengangguk lemah. Tapi saya tak boleh menghalangnya, cuma saya akan selamatkan mangsanya, itu sahaja. Jelas dia tenang. Kenapa pula? Soal saya. Sebab dia tidak menjadikan anak cucu Minah sebagai mangsanya, ujar orang tua berjubah dan berserban putih itu. Mana dia nak tahu anak cucu Minah? Saya mendesaknya lagi. Kalau tidak terkejut bila ternampak dia, itulah tandanya anak cucu Minah. Beritahunya tersenyum mengeling ke arah saya. Bolehkah saya bertemu dengan anggur lumpuh? Saya memberanikan hati untuk bertanya kepada Tok Syekh itu. Memang anak ni seorang yang berani. Kata Tok Syekh itu tidak menjawab pertanyaan saya. Dia pun menyerahkan Zuki kepada saya lantas menghilangkan diri. Hairan juga saya mengapa dia tidak mahu menjawab pertanyaan saya untuk bertemu dengan anggur lumpuh. Bagaimanapun saya tidaklah mengesyaki yang Mak Pilin itu bertemu dengan puaka sungai seperti yang diceritakan oleh Tok Syekh. Kemungkinannya ialah dia mati lemas masa menghilir parit itu. Sebenarnya Mak Pilin itu sendiri yang bertukar menjadi puaka di situ. Ketika saya mahu membawa Zuki balik, saya ternampak seorang nenek tua lumpuh menginsut punggung mudik ke hulu. Matanya merah menyala seperti api. Mukanya kelihatan garang seolah-olah menyimpan dendam. Kelihatan dia terlalu payah mahu menginsut punggungnya. Saat inilah Tok Syekh yang menghilang tadi muncul di hadapan saya. Dia memegang tongkat rotan berwarna songsang itu di tangannya. Angut, jangan ganggu Zuki ni, kata Tok Syekh perlahan. Dah masuk ke tangan, takkan nak lepaskan? Suaranya bergetar seperti menyimpan dendam. Tak usahlah Angut, dah banyak sangat mangsa Angut. Tok Syekh mengerahkan suara. Kau jangan masuk campur, jerkah Angut lumpuh. Saya kata janganlah Angut. Tok Syekh memberi amaran. Kalau Angut berkeras, saya juga akan berkeras. Tegasnya lalu mengentakkan tongkat rotan berwarna songsang itu ke tanah. Terjerit Angut lumpuh menekuk dadanya dengan tangan. Kemudian dia melompat bertukar menjadi asap berkepul menerkam ke arah Tok Syekh. Tetapi Tok Syekh tidak melepaskan tongkatnya yang terancang di tanah. Asap berkepul itu tidak dapat menerpa. Dia berlegar-legar mahu menerkam. Bagaimanapun dia tidak dapat merapati Tok Syekh kerana tongkat itu tetap tercancang di situ. Sekali-sekala suara jerit Anggur lumpuh bergema, cuba menahan kesakitan. Melihatkan keadaan tersebut, saya pun mengambil kesempatan lalu membacarkan Lan Arjumannakum, menyebabkan panah api datang menerjah beratus-ratus. Anggur lumpuh terpekik-pekik menepis panah api yang menerjah ke arahnya. Saya dah cakap, Anggur jangan mengganggu lagi. Seru Tok Syekh melihat asap yang berkumpul itu jatuh semula ke dalam parit. Terkial-kial Anggur lumpuh menginsut punggung. Anggur tidak akan diganggu kalau Anggur tidak mengganggu orang, jelas Tok Syekh mengingatkan. Anggur lumpuh mengerang-gerang kesakitan. Dia masih tidak berputus asa mahu menerkam balik. Tetapi tongkat rotan berwarna songsang yang tercancang di tanah itu membuatnya dia menekan-nekan dadanya. Tongkat tersebut seolah-olah menusuk ke dadanya. Lama dia terkial-kial menekuk dadanya, barulah dia menghilir semula dengan hampa. Selepas dia menghilang, Tok Syekh berpaling ke arah saya. Bawalah budak ni balik. InsyaAllah, semuanya akan selamat. Beritahu Tok Syekh itu kemudian pergi dengan tidak meninggalkan apa-apa pesan. Beberapa kali Pak Cu Jabat menepuk bahu saya, barulah saya membuka mata. Dia memicit tengkuk saya sambil menghembus umbut-umbut saya. Betul-betul saya keletihan. Berani sangat ustaz ni berjalan jauh, bisiknya ke telinga saya. Baru saya sedari bahawa Pak Cu Jabat memang tahu saya sudah terlalu jauh melepasi had yang sepatutnya.
Saya menceritakan pengalaman saya kepada Pak Jujabat selepas itu. Kata Pak Jujabat bahawa Tok Syekh yang saya temui itu memang Tok Akinnya yang telah meninggal dunia berpuluh tahun dahulu. Akinnya memang seorang ulama yang pernah belajar agama di Sumatera. Dari Pak Jujabat juga saya mendapat tahu dia memang keturunan Minah, anak tiri Angut Lumpuh itu. Selepas Zuki pulih semula, dia juga menceritakan dirinya telah dikurung di satu pondok buruk. Tidak lama kemudian datang Tok Syekh itu membawa dia keluar dari pondok berkenaan. Angut Lumpuh cuba merampasnya dari Tok Syekh, namun Tok Syekh terus membawa dia lari. Saya fikir elok juga carikan saya rotan berwas songsang. Saya memberitahu Pak Jujabat. Pak Jujabat tersenyum. Itulah pun musuh dia, katanya. Dia tidak menceritakan lebih lanjut mengenai rotan berwas songsang itu. Namun saya memang sudah mengagaknya kerana Tok Syekh itu saya lihat memegang tongkat dari rotan berwas songsang.